Ya, sekali lagi jelas untuk contoh yang diberikan. Manusia boleh melempar ain, jin boleh melempar ain, haiwan juga boleh melempar ain. Ya. Kemudian di sini kita boleh memecahkan ain kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ain yang boleh mematikan, ain yang sangat tinggi tingkatnya. Kemudian ain yang boleh merosak fizikal atau menyebabkan sakit. Ada ain yang menyebabkan cacat tubuh badan, dan ada yang ain yang menyebabkan merosakkan, hilangnya nikmat kepada waktu, dan ain kepada jiwa orang yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi pada semua para jemaah, ibu, kakak, adik, yang saya hormati pengerusi masjid, ketua muslimah Masjid Ibnu Abbas, dan semua EJK yang menggerakkan bagi memastikan penganjuran program pada kuliah duha hari ini berjalan dengan lancar, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan ini termasuk sebagai taman-taman syurga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini yang berhajat di dalam mencari kesembuhan, yang sedang diuji berpuluh tahun, mungkin ada yang lebih dari 10 tahun, Allah angkat penyakit kita semua. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan, marilah kita semua sama-sama beristighfar agar semua perjalanan, bagi semua urusan, khususnya bagi program duha kita hari ini, sampailah ke hari akan datang, kita rutinkan memulakan sesuatu minimum dengan beristighfar. Baik, kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tidak lupa kepada barisan kepimpinan yang telah menjayakan, kerana ini adalah pengalaman pertama saya mengisi kuliah duha yang Masya Allah, tabarakallah, ramai lebih dari tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan menjadi contoh kepada masjid-masjid yang lain untuk membuat atau menjayakan program-program begini pada masa akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan, saya ingin tahu, sekiranya ada di kalangan kita hari ini yang pernah atau yang sedang diuji, yang sudah melebihi daripada 5 tahun ke atas. Ujian yang saya cuba sentuh ini adalah ujian yang berbentuk dari segi keluhan daripada fizikal dahulu. Ada tak yang diuji dengan sakit lebih dari 5 tahun? Saya nak dengar, ada tak? Ada. Dah jumpa doktor ke belum? Betul ni? Sekarang jumpa doktor kini. Okey? Masya Allah, tabarakallah. Di dalam sebuah firman Allah menyebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Hari ini saya yakin yang hadir bukan saja-saja je nak datang. Masya Allah, ramai masjid penuh hari ini. Disebabkan kerana saya viral, popular, tidak. Saya tak pernah popular kat mana-mana. Dan hari ini Allah mengangkat sahabat hadirin yang dirahmati Allah, memanggil kerana ada doa-doa daripada semua untuk saya hadir dan bersama dengan kita pada pagi ini. Saya yakin ada doa yang kuat dari kalangan kita semua. Mungkin ada yang diuji dengan masalah penyakit dari diri sendiri. Ada yang diuji yang masih sakit, mungkin pasangan di rumah. Mungkin ada diuji oleh anak, menantu ataupun ahli keluarga yang lain. Betul? Alhamdulillah. Firman Allah yang menyebut, yang saya bacakan tadi, Allah menurunkan Al-Quran ini secara berperingkat sebagai syifa. Tetapi hari ini kita bukan hanya menggunakan Al-Quran sahaja, kita akan contohkan bagaimana untuk merawat diri kita dengan menggunakan beberapa media atau bahan bantuan, iaitu air. Minimum semua dah ada air? Kalau tak ada air, bagi tahu saya pergi lari yang beli air. Semua dapat? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada semua yang menjayakan program ni. Masjid dah sediakan dah. Masya Allah. Jadi Al-Quran sebagai penyembuh, yang inilah kita akan buktikan dan telah pun kita semua tahu, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk menggunakan atau memanfaatkan Al-Quran yang kita tahu sebagai penyembuh. Di dalam Al-Quran telah jelas syifa tadi. Kadang-kadang kita tahu, kita dengar sebelum ini Al-Quran ataupun rawatan Islam hanya untuk orang-orang tertentu. Mungkin hanya untuk orang yang menghafaz Al-Quran. Mungkin hanya untuk orang-orang yang dekat di masjid, mudir-mudir, imam-imam. Dan hari ini kita akan pecahkan rahsia ni. Semua orang balik dari masjid, insya Allah mereka sudah boleh merawat diri sendiri.
minimum diri sendiri dan ahli keluarga. Insya Allah. Baik. Apa tajuk kita hari ini? Masih ingat? Baik, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, saya nampak ada sesuatu yang bergerak. Okey, Masya Allah. Sebenarnya tabung bergerak tadi tu kita manfaatkan kerana untuk meraih kesembuhan juga dengan bersedekah, dengan berinfak. Ini sesuatu keajaiban yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan walaupun mungkin hari ini tidak kita dapat berinfak dengan jumlah yang besar, tetapi ikhtiarkan kita menjadi salah seorang yang berinfak. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kerana ada malaikat yang akan mendoakan apabila kita memberikan atau menjadi tangan-tangan di atas pada awal pagi, seluruh harta kehidupan kita akan diberkahi. Jadi mana mungkin jin atau iblis laknatullah dapat mengganggu kita kalau kita sudah merutinkan berinfak di awal pagi. Baik, ibu-ibu, kakak dan adik yang saya rahmati sekalian. Di sini saya ingin menyentuh, mungkin pernah mendengar tetapi kurang jelas berkenaan dengan al-ain. Ada ain di sini? Ada. Ain yang tu kita tak nak sentuh. Tetapi ain yang kita cuba sentuhkan hari ini adalah berkenaan dengan ain yang boleh menyebabkan hilangnya sesuatu nikmat. Bahaya tiap ain? Bahaya. Bagaimana mungkin kita boleh membiarkan orang mengambil sesuatu yang telah lama mungkin kita rasa menjadi milik kita, melihat hilangnya nikmat begitu saja tanpa ilmu pengetahuan, pasti kita hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Nah, hari ini insya-Allah kita akan kongsikan ibu, kakak berkenaan dengan amalan dan bahaya termasuk kesan serta rawatan daripada gangguan sihir, ain dan hasad. Baik, saya contohkan di sini. Al-ain adalah merupakan salah satu yang boleh kita definisikan sebagai pandangan mata baik dan jahat. Tetapi hasad ada sulam ataupun ada campur tangan daripada kebencian, iri, dan kemarahan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sahabat yang dirahmati Allah, ain ini ramai orang terlepas pandang dan mengabaikan begitu saja. Contohnya, kita mempunyai sesuatu nikmat yang kita rasa nikmat itu adalah mutlak milik kita. Contohnya, kita ada tubuh badan jasad yang sehat. Pada usia emas, contoh 50-an, 60-an, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mungkin lebih muda pada kita. Mungkin di kalangan ahli keluarga juga menegur ataupun memuji kita. Kia, kau ni bagus betul. Kau tak macam aku. Aku baru 30 lebih, baru 40 lebih, dah tak larat. Kau semua benda kau buat, daripada potong ayam, masak, nasi, gulai, sampaikan pelamin, semua kau buat untuk anak cucu kau. Apa biasanya kita cakap? Apa kebiasaan orang di kalangan kita yang kurang faham jawab? Alhamdulillah. Tetapi ada orang yang masih lagi belum faham. Dia jawab macam ni. Biasalah, tengoklah aku. Memelah. Siapalah aku kan? Pernah dengar macam tu? Banyak. Tidak. Dengan kita semua sudah faham. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada juga segelintir nikmat, ada sebahagian situasi yang
Banyak berlaku dan saya hampir setiap hari menangani kes begini. Ibu ayah datang membawa anak, beritahu sakit sudah beberapa minggu, tukar ubat, tetapi tidak nampak kesembuhan, tidak nampak perubahan. Apakah anak saya ni kena sihir, Ustaz? Ada orang benci dengan saya, Ustaz? Mereka mula bersangka buruk. Saya jelaskan berkenaan dengan ain. Situasi yang kedua, saya nak semua beri perhatian. Contoh, ibu ayah pergi kenduri kendara, bawa anak kecil, baby, comel-comel kan baby? Ada baby tak comel? Masya Allah. Yang depan saya ni pun Masya Allah, tabarakallah, comel-comel. Bayangkan yang baby-baby. Ramai yang memuji. Comelnya anak awak, cantiknya, gebunya, bambamnya, macam-macam lagi bentuk pujian. Betul? Balik, habis kenduri, selesai majlis, anak cucu sakit tiba-tiba. Malah ada yang terkena sawan, bukan santau. Belum masuk santau lagi. Baru cerita ain, sabar. Okey? Baru cerita ain, balik saja anak cucu kita demam panas, pergi doktor, dah kali ketiga doktor tukar antibiotik, tiba-tiba dia kena sawan. Pernah dengar cerita macam ni? Banyak di luar sana, di sini tak ada. Tiba-tiba ibu ayah mula bersangka buruk. Mereka ingat mereka terkena gangguan sihir, gangguan santau dan lain-lain. Rupa-rupanya, nah inilah yang kita maksudkan sebagai ain. Apakah ada orang benci? Apakah ada orang marah dengan baby tadi? Adakah sesuatu perselisihan faham? Tidak ada. Mereka hanya kagum dengan nikmat. Mereka hanya memuji nikmat. Tetapi adakah salah memuji nikmat? Salah tak? Oh, lepas majlis ni tak nak puji nikmat. Nampak nikmat, marah dia. Jangan macam tu pula. Maksudnya di sini ada cara yang Nabi contohkan. Sebelum kita memuji sesuatu nikmat, agar terhindar dari terkena lemparan yang termasuk sebagai ain, kita perlu memuji Allah di hadapan. Yang diajarkan kepada kita untuk kita praktikkan, lafazkan Masya Allah. Okey, dah tulis, dah catat? Masya Allah. Semua bawa nota. Masya Allah. Mungkin ada yang merakam, ya. Alhamdulillah. Dan masjid juga telah menyediakan platform rakaman di Facebook. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh disebarluaskan, di-share dan dikongsi kepada kenalan-kenalan agar menjadi kebaikan kepada mereka. Ya. Amalan kedua yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah okey, saya kena pakai ini. Baru dengar semua ya. Baik. Apabila ada orang memuji kita, orang yang memuji dia belum faham tentang bahaya ain. Mereka terus memuji. Kia, cantiknya kau. Dari dulu aku jumpa macam ni juga. Dah 20 tahun aku tak jumpa kau macam tu juga. Apa kita nak buat? Lepas ni kita lafazkan Masya Allah. Kemudian tambahkan dengan tabarakallah. Baik. Dapat sesuatu. Lepas ni boleh tak kita memuji? Boleh. Yang memuji juga wajib melafazkan pujian dengan menyebut kalimat Masya Allah, tabarakallah sebelum memuji sesuatu, kerana ain ini boleh merosak semua nikmat, baik manusia, haiwan ataupun apa saja, termasuk dengan sesuatu yang kita miliki. Contoh, kita ada rumah yang cantik. Kalau
ibu-ibu pasti suka dengan perhiasan. Contoh, ada landscape di rumah, tanam bunga banyak. Selepas dia jemput buat makan-makan di rumah, pokok bunganya habis mati semua. Kerana ramai kawan-kawan memuji. Ya? Kenapa? Tiba-tiba habis rosak? Apakah salah meletakkan baja? Tidak. Tetapi kawan-kawan yang datang tadi kagum. Walaupun dia melihat tanpa dia memberitahu atau memuji pada kita. Contoh, nampak sesuatu nikmat, kita tengok, tapi dalam hati terdetik, cantik no dia buat. Macam mana dia boleh buat macam ni? Bunga dia hidup, ataupun pokok dusun buah-buahan dia berbuah, sedangkan pokok kita tak berbuah. Kita puji, kagum dengan nikmat yang tadi. Pada tahun yang sepatutnya berbuah, malah memberi kesan kepada pohon atau bahan ataupun nikmat yang dipuji tadi, tanpa melafazkan juga boleh rosak. Jadi setiap nikmat berpotensi terkena ain. Dan ain ini untuk berisiko terkena ataupun berisiko untuk rosak perlu dilihat. Jelas? Sekarang kalau dah jelas, kita akan pergi kepada hasad. Okey? Perbezaan hasad manusia atau orang-orang sekeliling kagum dengan sesuatu nikmat, dia boleh melihat ataupun tanpa melihat, cukup hanya mendengar atau mengetahui dari media sosial. Sekarang maaf, ramai tak sahabat-sahabat kita di media sosial yang kurang faham, kurang jelas berkenaan bahaya ain dan hasad? Ramai. Kalau kita tengok di Facebook, di TikTok, mereka kongsi, anak dapat duit raya sampai puluh-puluh ribu kongsi. Nanti anak jiran sebelah, bukan orang jauh, anak adik, anak sepupu, anak abang dapat duit raya sikit. Apa perasaan mereka? Jealous, kecil hati. Ada tak yang marah? Ada. Sedikit sebanyak pasti memancing perasaan-perasaan mazmumah ini untuk mereka melempar hasad kepada nikmat tadi. Jadi perlu tak kita pamerkan nikmat lepas ni? Bahaya kan? Bahaya. Jadi kalau rasa nak pamer lepas ni, buatlah. Kita tak nak dah. Tapi tak naklah datang lagi majlis kita. Dah jelaskan, dah fahamkan, tapi masih buat. Tapi ustaz, saya ni usahawan, usahanita, kenalah promote barang-barang kita. Macam mana kalau kita tak boleh nak pamerkan? Ada caranya. Nah, sebelum kita berposting, saya contohkan satu barang. Kita letak air mineral. Ya, contoh kita cakap, kalau minum air mineral ni confirm hilang dahaga. Ya, kita lafaz, kita dekat teks letak gambar, dekat media sosial letak gambar. Lepas tu jangan lupa sertakan teks di situ, minimum lafazkan masya-Allah, tabarakallah. Jadi biasa kalau kita nak baca, buka media sosial, kita akan baca daripada atas kan? Jarang kita baca pada bawah. Ke ada yang baca pada bawah? Gitu. Tak ada. Ada ya? Oh, nanti saya nak belajar ya. Jadi majoriti apa kalimat, apa tulisan yang awal kita akan baca. Kalau dia tulis situ, bestnya dapat minum air ni, hilang dahaga, orang pun akan baca. Tapi kalau kita tulis Masya Allah, Tabarakallah, dia ikut tak baca tulisan yang kita tulis tadi? Baca. Secara tak langsung dia telah memuji Allah tadi untuk
melihat nikmat yang telah kita posting tadi. Kerana bukan semua orang dapat minum air mineral ni. Ya, hanya qariah yang hadir pada pagi ni saja dapat percuma. Masya-Allah tabarakallah. Nah, sedikit sebanyak kita kongsikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Perkongsian ringkas saya buat beberapa senario mudah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas beberapa kes yang saya kongsikan ini boleh kita relatekan dalam kehidupan seharian kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ingin saya menyentuh juga berkenaan beberapa kes ataupun jenis-jenis ain yang boleh tertimpa kepada kita. Ya. Sebelum kita membicarakan berkenaan dengan sihir dan hasad pula, perlu saya jelaskan dahulu bahawasanya ain juga ada beberapa jenis. Ya, ain boleh menimpa atau terkena pada orang disebabkan diri kita sendiri, dan kita juga boleh melepaskan atau melempar ain pada diri kita sendiri. Contoh, kita kagum dengan nikmat yang ada pada kita. Kita melihat cermin. Di rumah siapa tak ada cermin? Turun tangan. Semua ada ya? Jadi, kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang di luar sana, mereka kurang faham. Jadi hari ini insya-Allah kita kongsi pengetahuan ini agar mereka yang belum hadir juga faham. Kita melihat cermin, sudah dicontohkan, Nabi mengajarkan kita untuk membaca doa perlindungan. Kerana ada beberapa kes, saya contohkan satu, ada seorang hamba Allah, ini seorang model muslimah. Model pakaian, model tudung, dia jual pakaian muslimah. Dia datang jumpa saya, kemudian ditemani oleh beberapa orang rakan perniagaan beliau. Dia cakap, Ustaz, saya nak minta rawat kawan saya ni, dia terkena sihir teruk sangat. Ya Allah, berapa lama dah tu? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Teruk sangat 2 minggu. Kalut dia. Kemudian saya tanya, saya risik beberapa perkara. Subhanallah, rupa-rupanya saudara kita ini yang kulitnya putih mulus. Kalau kita kenal, beliau seorang model, tiba-tiba wajahnya menjadi kusam dan ada tompok-tompok hitam seperti orang ada masalah kulit yang teruk. Beliau beritahu saya, Ustaz, produk kami kalau jual, kalau dia pakai, dia posing begini, begitu, laku keras, Ustaz. Tak sampai 2 jam, 1,000, 2,000 unit tu sold out. Buatlah apa-apa pun, dia kata. Okey, baik. Jadi bermakna saudari ni model untuk ni. Ya, Ustaz. Saya, kerana beliau datang menutup begitu ya, menutup emas ya. Jadi saya cuba tanya, beliau mungkin malu. Saya tanya, oh orang ni saya pun tahulah, pernah tengok di Facebook, lalu iklan-iklan begitu ya. Tapi saya pun terperanjat melihat kerana wajahnya sudah seperti bukan diri dia. Dia tutup kerana yang pertama malulah, segan dengan orang kan. Jadi saya tanya pada beliau, ramai tak orang memuji? Mestilah, Ustaz. Paling banyak memuji siapa? Kami sebab sale kami tinggi sangat. Kami dah cuba dah ambil model-model lain, tapi bila kami pakai dia, sebab tu kami dah lantik macam business partner kami lah. Okey, baik. Alhamdulillah, saya jelaskan berkenaan bahaya ain. Ramai yang memuji. Cara memuji bagaimana? Mereka pun sebut, puji macam biasalah, Ustaz. Aku dah agak dah, dia kata. Kalau hang jadi model, mestilah aku keras. Ramai yang puji macam tu ke? Mestilah, Ustaz, kita orang semua puji macam tu. Kita orang, kata dia. Jadi saya jelaskan bahaya ain, bahaya memuji sesuatu nikmat tanpa menyebut nama Allah di hadapan, tanpa memuji Allah sebelum memuji nikmat tadi.
bimbang akan ada campur tangan dari gangguan jin yang merosakkan nikmat tadi. Okey, jadi sahabat kita yang hadir tadi terperanjat dengar tentang masalah ini. Wujud al-ainu haq, kata Nabi. Jadi ain ini wujud. Kalaulah ada yang boleh mendahului takdir, maka ainlah yang boleh mendahului takdir. Bahaya tak ain? Sekali lagi, bahaya. Kerana ain boleh hampir mendahului takdir, boleh merubah takdir. Ya. Jadi setelah saya jelaskan, saya bimbing dan saya suruh mereka buat terapi, alhamdulillah, kulit yang kusam, yang masalah yang lain-lain semua tadi, yang cekung semua, saya pun tak sangka boleh sampai ke tahap itu. Hanya ambil masa 2 minggu, sifat yang nikmat yang kita lihat sempurna hampir rosak seperti pohon yang kekeringan tanpa baja tadi. Ya. Jadi selepas ini, sahabat yang dirahmati Allah, ya, hadirin yang saya kasih, rutin untuk kita melazimkan, melafazkan. Jom ramai-ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Pandang kawan sebelah, semua Masya Allah, Tabarakallah. Sebelah kanan pula, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, saya lihat tadi ketua muslimah kita tak berhenti lafazkan Masya Allah, Tabarakallah. Bermakna mungkin beliau pernah mengikuti kuliah saya. Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, sedikit perkongsian berkenaan ain dan hasad. Dapat bezakan tak? Ain perlu kita lihat dengan mata kita, kemudian kita memuji tanpa memuji Allah. Hasad tanpa melihat boleh merosak sifat nikmat tadi, kerana ada hasad tadi, ya. Jadi perlukah kita pamer semua nikmat lepas ni? Tak perlu. Hi guys, saya jual ni bahulu, tapi tangan ni kenapa? Tangan ni kenapa? So kontrol sikit, ya. Tunjuk bahulu, jual bahulu, tunjuk bahulu je, okey? Nak tunjuk boleh, tunjuk kat kawan-kawan je yang dah faham tentang bahaya ain hasad. Kalau kita tunjuk di media sosial, belum semua orang faham. Nanti mereka dia cakap apa? Sombong betul orang ni, jual bahulu tunjuk gelang besar no kata. Dia nak beli bahulu tapi tak jadi. Tak guna betul, dia kata. Lepas tu apa yang berlaku? Dia melempar hasad. Faham? Ada sedikit perkongsian, sedikit contoh-contoh membuatkan kita lebih maklum tentang bahaya ain dan hasad ini. Ya? Ada soalan? Tak ada, ya? Jadi ya saya. Ada, sebab Ustaz kata ain, orang tahu makna dia mata. Ya saya. Tapi sekurang-kurangnya ada betul tak faham apa definisi ain tu. Ya saya. Okey. Nak definisi lebih lengkap, insya-Allah kalau saya cerita definisi lengkap tu ambil masa 2 hari. Jadi kita ada masa berapa minit ni? Hampir lebih kurang 75 minit sahaja. Jadi kita ringkaskan, saya cuba ringkaskan, mudah-mudahan contoh-contoh tadi kita dapat faham dan relatekan dalam kehidupan. Ain, kita perlu lihat nikmat dan ada rasa kekaguman dengan nikmat tadi, ya, rasa kagum tanpa memuji Allah. Kita memuji nikmat itu di awal terlebih dahulu. Okey, jadi itu berkenaan dengan ain. Hasad pula, ada nikmat tanpa melihat juga orang boleh merosakkan nikmat tadi kerana adanya kebencian, kemarahan, kesombongan dan perasaan dendam kepada orang yang menunjukkan nikmat tadi. Masya Allah. Jadi yang kita sembunyikan pun berpotensi dirosakkan, apalagi yang kita pamerkan. Pilihan di tangan anda. Jadi saya tak boleh buat apa-apa lah lepas ni, Ustaz. Jangan pula macam tu. Nabi dah ajarkan kita merutinkan membaca minimum zikir pagi, petang. Ya, baca maksurat, ya.
Macam pagi tadi kita baca ayat-ayat, kemudian sebelum memulakan majlis kan, sebagai doa perlindungan. Minimum kita baca sebelum keluar rumah. Kita contohkan, kita nak pergi ke majlis ilmu atau apa-apa saja, sebelum keluar rumah rutin baca minimum Bismillahi. Ya, Masya Allah, saya tak sempat habiskan, semua dah selesai. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ni semua para guru-guru, para ustaz-ustazah depan saya ni. Jadi semua langkah kita yang keluar nanti Allah akan angkat sebagai ibadah. Apabila ibadah campur tangan dari bangsa jin yang nak merosakkan nikmat itu akan lemah. Kemudian ada lagi orang memuji, kita baca Masya Allah, tabarakallah, rutin baca setiap awal pagi minimum Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali. Ya, jadi ini adalah doa perlindungan. Kalau ada orang yang tidak sengaja melempar ain, bukan sengaja, tidak sengaja. Ain boleh terlempar dengan sengaja, boleh terkena tanpa sengaja. Ya? Jelas? Alhamdulillah, saya risau ni kalau masih belum jelas, nanti keluar semua senyap je. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat belajar banyak lagi lepas ni. Walaupun bukan dari saya, insya-Allah mungkin dari para guru-guru yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, saya tanya sekali lagi ni, hadirin yang saya kasihi, jelas tidak berkenaan ain? Hasad? Okey, alhamdulillah. Kalau dah jelas saya boleh baliklah ya. Okey, alhamdulillah. Baik. Hadirin yang saya kasihi sekalian, ingin saya sentuhkan berkenaan dengan jenis ain ni, bahawasanya ain ini boleh tertimpa daripada manusia, boleh tertimpa dari bangsa jin dan juga daripada haiwan. Macam mana yang tadi kita contohkan, manusia yang melempar ain, kemudian bangsa jin juga melempar ain. Tetapi yang haiwan ni macam mana? Haiwan adalah haiwan paling dekat dengan kita apa? Paling banyak kucing. Di bandar ni kucing lah ya. Ayam kita letak nombor 2 dulu ya. Kucing. Kalau kita pergi keluar makan, pergi ke kedai-kedai, ke restoran, terkadang yang duduk di luar tu ada kucing datang, betul? Dah bagi makanan, dah bagi bahagian dia, tapi dia tidak bergerak daripada tempat tu. Dia pandang aja. Ada tak pengalaman tu? Yang kucing yang lain bagi tu dia lari, wah terus dia dah kenyang, dia hilang kan? Ada beberapa kucing ada yang melempar ain, sifatnya begitu. Macam kita tak bagi apa-apa pula kat dia, sampai kita pula yang geram, kucing ni. Malah kita melihat kalau kucing tu ada di meja hujung, sampai orang di hujung tu hilang sabar, mereka tolak dengan kaki kan, kucing ni macam tu. Kucing tu tidak bergerak, dia masih menatap individu yang dia pandang. Boleh terkena ain itu secara instan, secara segera, secara serta-merta. Contoh, kita yang sedang makan tersedak dan muntah di situ. Kucing itu melihat ada nikmat di atas tetapi dia tak dapat. Kucing itu pandang aja. Oh. Pernah ada situasi begini? Banyak. Kan? Berbeza dengan kucing-kucing yang tidak melempar ain. Kucing itu jelas dia tidak kenal, tidak tahu bagaimana melafazkan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan marah kucing. Kita yang merutinkan pembentengan zikir pagi petang dan doa-doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimum kita baca Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi jelas untuk contoh yang diberikan, manusia boleh melempar ain, jin boleh melempar ain, haiwan juga boleh melempar ain. Kemudian di sini kita boleh memecahkan ain kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ain yang boleh mematikan, ain yang sangat tinggi
tingkatnya. Kemudian ain yang boleh merosak fizikal atau menyebabkan sakit. Ada ain yang menyebabkan cacat tubuh badan, dan ada yang ain yang menyebabkan merosakkan, hilangnya nikmat kepada waktu, dan ain kepada jiwa orang yang tenang. Di sini ada lebih kurang 5 bahagian pecahan. Contoh ain yang boleh mematikan, yang pertama adalah ain yang sangat bahaya kerana ia merosak nikmat itu secara serta-merta disebabkan kekaguman, dan orang itu sengaja melemparkan ain. Sengaja. Yang kedua, orang yang sengaja melemparkan di bawah itu, ain jenis ini boleh kita lihat individu yang sehat walafiat. Contoh pada kes yang kedua tadi, memuji berlebih-lebihan dari sifat tubuh seseorang, fizikal, kagum dengan nikmat, tiba-tiba dia terkena sakit. Maaf, ramai tak artis-artis kita? Maaf, dalam ni ada artis? Ramai kan? Ni semua artis-artis ni, Masya Allah, Tabarakallah. Artis-artis, mereka sering mempamerkan nikmat. Sering. Apa yang mereka buat paling besar, kebanyakan di kalangan mereka, sewaktu mereka mengadakan upacara perkahwinan. Dan di antara ramai-ramai artis yang membuat program, membuat majlis-majlis rasmi begini yang mempamerkan nikmat, kita boleh kira berapa ramai yang kekal dalam perkahwinan. Kerana ramai peminat kagum, ramai tidak? Yang dipamerkan nikmat. Itu baru cerita tentang ain. Yang tak suka pula, hasad, lagi ramai. Ya? Macam dia seorang je boleh buat, nanti tunggulah aku kahwin lagi. Orang dah melempar hasad. Jiran sebelah buat, Allah, macam dia seorang je boleh buat untuk anak dia, tunggulah cucu aku. Tiba-tiba tak sampai berapa waktu yang singkat, perkahwinan itu kita dengar sudah diuji macam-macam. Ada yang masak nasi pada hari kejadian, catering basi, lauk basi, nasi tak masak. Pernah dengar begitu? Orang ingat semua sihir. Tidak. Jadi cara kaedah dan rawatan atau cara diagnosnya nanti, diagnosa dia berbeza. Di sini kita boleh melihat perbezaan di antara beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu. Kemudian ain yang membuatkan sakit jenis ini adalah dia sengaja menginginkan individu yang sehat tadi agar diuji kesihatannya, diuji dengan sakit. Kemudian saya pergi kepada poin yang berikutnya. Kerana masa saya terlalu terhad, saya sangat cuba lajukan waktu. Ya? Setengah jam lagi. Terima kasih mengingatkan saya. Setengah jam lagi. Biasa saya ambil waktu 2 hari. Hari ini 75 minit. Jadi saya agak nervous ya. Lepas tu Masya Allah, Tabarakallah, yang hadir depan saya comel-comel belaka. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Sekarang saya nak sentuh berkenaan hasad, boleh? Ain dah selesai, dah banyak saya berikan contoh. Sekarang kita pergi kepada hasad. Di sini kita berikan ataupun tunjukkan beberapa contoh utama yang boleh menyebabkan atau terhadirnya perasaan hasad kepada individu yang sengaja untuk merosakkan nikmat yang ada dalam diri kita. Yang pertama, disebabkan permusuhan. Kemudian kebencian dan dendam. Ya. Ini adalah sebab permulaan bagaimana ain dan hasad yang bercampur hasad ini boleh wujud. Yang kedua, yang berikutnya adalah kerana
masalah hati kepada individu itu sendiri. Kerana di dalam jiwanya ada masalah. Ya, kita tahu di dalam setiap jiwa anak-anak Adam ini ada satu daging. Daging ini yang kita panggil sebagai hati. Ya, apabila hati kita rosak, maka rosaklah semua. Hati kita boleh pecah kepada tiga. Yang pertama, ya kita panggil qalbun. Qalbun mayyit. Ini yang rosak, sudah tidak boleh kita buat apa. Melihat sesuatu nikmat, melihat sesuatu kebaikan, semua telah dimanipulasi kepada sesuatu yang tercela. Mereka nampak kita hadir majlis ilmu, alah sajalah tu, nak menunjuklah tu, alim sangatlah tu. Kita buat program ilmiah je, program kuliah duha. Tapi kalau hati sudah kotor, hati sudah mati, mereka yang baik, mereka nampak semua buruk. Nah, begitu ya. Qalbun mayyit. Kemudian qalbun marid. Qalbun marid, hati yang sakit. Ya. Tadi sudah mati, yang ini bawah sedikit, sakit. Masih kadang boleh terima, kadang tidak boleh terima. Kita jelaskan, oh ya ke, macam tu ke. Tetapi hatinya masih berbisik-bisik. Ada waswis di situ ya. Alah ustaz tu, dia ingat dia paling ni ke? Alah tak naklah, tak naklah. Tak nak pergilah program ustaz tu. Nak pergi program ustaz yang viral-viral je. Macam tu. Kerana ada waswis, hatinya sakit. Ya. Kemudian yang terakhir, qalbun marid. Walaupun pandangan orang lain nampak buruk, tetapi dia melihat semuanya sesuatu nikmat. Masya Allah, cantiknya Jah tudung kau. Walaupun kawan sebelah nampak macam tak matching kan dia. Macam tu kan. Macam tak kena. Tapi kita nampak, base-nya cantik lah. Desain baru ke? Macam tu. Nampak semua benda cantik dekat mata dia ya. Kita begini, kita begitu, semuanya bagi dia adalah nikmat. Ini adalah hati yang sehat. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, hadirin yang saya kasih sekalian, antara penyebab wujud timbul hasad adalah kerana perebutan kuasa ataupun populariti. Ini boleh menyumbang kepada timbulnya hasad. Contoh, maaf, sekarang kita musim pilihan raya. Banyak yang berkempen sekarang. Ya, tapi apa yang berlaku? Sedih kan? Begini, begitu, begini. Jadi kita bukan berkempen, kita bagi contoh saja. Ya, habis kita kena gam nanti. Ya, jadi kita contohkan beberapa peristiwa yang ada di hadapan kita agar kita lebih maklum. Ya, kita boleh cerita tentang sesuatu yang lain. Contoh pertandingan. Maaf, saya rawat seorang hamba Allah, ya, guru kita seorang qari, masuk pertandingan tilawatul Quran peringkat antarabangsa. Apa yang berlaku sewaktu beliau ingin membaca, waktu beliau dipanggil untuk membacakan Al-Quran tadi, tiba-tiba suara beliau hilang. Subhanallah. Saya jelaskan kepada guru kita tadi, guru saya, ya, dan guru kita semua, beliau seorang guru qari, guru taranum, ya. Tapi Allah uji dengan hasad ain dan hasad ini kerana beliau diuji. Selepas ujian yang berlaku ini, beliau tidak lagi masuk pertandingan apa pun, dia kata. Kerana dia baru faham, ilmu ni baru sampai kepada beliau. Selama ni beliau belajar ilmu tarannum, ilmu qiraat, ilmu lain-lain. Tetapi beliau belum dapat ilmu rawatan Islam, tibbun nabawi secara umum. Jadi setelah diterapi dan saya jelaskan, sekali saya terapi, alhamdulillah suara beliau sudah keluar, sudah pun kembali normal. Hari ini beliau membuka pusat pembelajaran Al-Quran kepada umum sahaja, beliau kata, ya, selepas kejadian itu. Jadi ini bukan kejadian pertama, ada beberapa qari yang lain juga, dan guru-guru kita yang viral di media sosial, ya. Rupa-rupanya beliau terkena ain dan hasad, bukan sihir. Bukan sihir. Kita tengok viral kat TV, sakit ni. Qadarullah, setelah saya terapi, biiznillah sihat. Bukan sihir.
ramai pengikut, ramai follower, pasti akan ada rasa kagum. Dan ini yang berkenaan pertandingan, yang saya cakap bahayanya mengikuti bentuk pertandingan walaupun dalam bidang ilmiah atau Islamic channel. Pertandingan tilawah Al-Quran, pertandingan hafazan. Bahaya tak? Bahaya, boleh membuka. Kerana peserta-peserta dari luar negara, mereka bertanding juga. Mereka mengharapkan kemenangan. Dan saling melempar ain dan hasad. Dia kata, oh, selalu yang menang Malaysia, Indonesia, Singapura, contoh. Lepas tu mungkin ada peserta-peserta lain dari negara-negara yang ada lebih daripada 20 negara lain lagi. Dia kata, dalam hatinya terdetik, mudah-mudahan dia tidak berjaya. Terdetik kerana dia ingin menang kan? Mudah-mudahan dia tidak berjaya. Mudah-mudahan dirinya yang berjaya. Dia melempar ain ke diri sendiri, walaupun dia tidak layak berjaya. Dia nak berjaya, dia mendoakan kegagalan buat orang lain. Tanpa dia sedar, dia sudah melemparkan hasad. Di situlah ada campur tangan dari bangsa jin, merosakkan nikmat itu dengan cepat, tidak seperti sihir. Okey, kita ada berbaki beberapa puluh minit lagi. Okey, kita nak masuk sihir, tapi saya sentuh juga hasad kerana sihir ada kerjasama dari hasad. Tak ada istilah orang A sihir orang B kerana dia suka. Mai, Kia, Joya, minggu depan aku nak sihir engkau tau. Tak ada istilah macam tu. Kenapa? Tiba-tiba je kau nak, aku rindu sangat dengan kau, aku sihirlah kau. Tak ada. Dia pasti ada benci, marah, sombong, dan semua sifat-sifat mazmumah ini lahir. Disitulah syaitan mencampuri urusan dan kerja-kerja tukang sihir ini berlaku. Tetapi ain dan hasad, terutama ain, dia tidak perlukan kerja-kerja dari tukang sihir. Tukang sihir perlu mengikuti beberapa perkara yang kita panggil sebagai rukun sihir. Contoh, yang pertama, sebelum tukang sihir atau bomoh melakukan kerja-kerja terkutuk yang terlaknat tadi, dia akan menyediakan beberapa barang. Contoh, media-media sihir. Ya, seperti yang dicontohkan yang dirakam di dalam Al-Quran, sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir, kemudian yang ditemukan adanya rambut, adanya jarum, sikat, dan ditenggelamkan di telaga buta yang kita panggil sebagai telaga Zarwan. Di situ bahan-bahan diperlukan. Nak ambil rambut Nabi. Yang mengambil helaian dari rambut Nabi ini adalah anak kepada tukang sihir yang bernama Labid Al-A'sam. Anak kecil ini mengambil, bermain di rumah Nabi dan mengambil rambut yang jatuh bertaburan mungkin di kawasan rumah, kemudian dijadikan sebagai media sihir. Perlu ada mantra dari segi keilmuan. Nak buat apa? Sihir, nak buat orang, contoh, nak buat orang busung, na'udzubillah. Dia perlu sediakan beberapa barang-barang lain, termasuk barang-barang ataupun media yang ada pada kita. Nak buat sihir berbentuk vudu. Pernah dengar? Vudu? Yang patung tu? Ya? Dia perlu ambil gambar kita atau pakaian daripada pakaian yang pernah kita sentuh kita. Jadi, sihir ini sesuatu kerja yang ada proses yang panjang sebenarnya. Kemudian dia perlu lakukan pemujaan. Berbeza dengan ain. Ain, mereka melihat, kemudian rasa kagum tanpa memuji Allah, terus sifat nikmat bertukar. Yang baik jadi ibu, anak yang cerdik jadi suami yang rajin bekerja jadi mak, isteri yang suka memasak jadi
Semua bertukar. Semua nikmat bertukar menjadi sebaliknya. 360. Kita puji cucu kita nombor 2 tu. Tak macam cucu-cucu lain. Tiba-tiba automatik cucu tu berubah sifat. Dia jadi kemurungan, diam, tidak mahu bergaul. Sebelum ni dia seorang yang aktif. Ya. Jadi sihir perlukan proses. Perlu ada hasad, perlu ada barang-barang, perlu ada media, perlu ada rukun-rukun yang tersedia, termasuklah yang terakhir adalah semua atas izin Allah. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di sini kita perlu cakna di mana seseorang di antara kita, setiap dari kita yang ada rasa dirinya mempunyai nikmat, berpotensi terkena ain. Okey. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada bab sihir. Saya ringkaskan dahulu ni. Banyak, kejap lagi kita nak buat air penawar pula. Siapa tadi yang kata ada masalah gangguan? Dia tahu tak dia gangguan apa? Tak tahu. Pernah jumpa perawat? Pernah. Siapa yang kalau dirawat oleh perawat Islam tadi, dia kerasukan, tolong turun tangan. Jadi saya fokus kepada mereka. Saya tak nak ada kerasukan sewaktu sesi rawatan ringkas ni, agar kita boleh membuat perkongsian dengan lebih mudah, ya. Boleh. Apabila sesi rawatan kita buat nanti, perbanyakkan di dalam diri kita beristighfar. Jangan kosong. Ya, itu tips paling mudah. Sekarang pun dah boleh istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okey, baik. Kita ingin kongsikan beberapa ayat daripada Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai ayat-ayat pembatal sihir dan hasad, termasuklah dari gangguan ain. Okey. Tolong catat di situ. Kita boleh membaca surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7, Al-Baqarah 1 hingga 5, Al-Baqarah ayat 102, ayat 102, Al-Baqarah 109, Al-Baqarah 163 hingga 164, Al-Baqarah 222, Al-Baqarah 255. Tak sempat salin ya. Mungkin kita boleh tengok siaran ulangan. Saya insya-Allah di siaran ulangan saya tidak mengubah ayat saya. Ya. Al-Baqarah 266, Al-Baqarah 285 hingga 286, Ali Imran 18-19, Ali Imran 26-27, Ali Imran 190 hingga 200, An-Nisa 54, An-Nisa 56, An-Nisa 168 hingga 169. Okey, saya terpaksa laju ya. Nanti An-Nisa 54, An-Nisa 56, An-Nisa 168 hingga 169, Al-A'raf 54, Al-A'raf dan 179, Surah Al-Anfal. Nanti saya type di Facebook lah, ruangan Facebook tu, boleh copy di sana ya. Anfal 50 hingga 51, Surah Ibrahim 15 hingga 17, Surah Ibrahim 42-52. Oh banyak lagi nih. Saya rasa saya
Hadirin yang dirahmati Allah, kalau tak keberatan mungkin nanti boleh minta penganjur menyediakan satu kertas atau buku, tulis nombor telefon di kertas tersebut, saya akan masukkan dalam satu grup. Boleh? Jadi saya kongsikan di situ. Boleh? Alhamdulillah. Oh, banyak nih kalau saya la sampai rumah, apa tadi sebenarnya belajar? Semua tak dapat. Tu tak nak tu tak nak. Semua terkena ain. Kau dapat? Kau dapat? Aku pun tak dapat. Aku rasa pun kena ain lah. Ain yang disalahkannya. Sebenarnya memang banyak. Okey? Contoh, antara yang paling mudah saya bacakan satu ayat. Letakkan tangan kita di dada. Apakah kita ini ada pengaruh daripada gangguan ain, daripada hasad? Contoh, boleh semua mengikut saya membaca surah Al-Falaq dahulu, ya? Baik, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekarang kita baca surah Al-Falaq sambil menyentuhkan tangan di bahagian dada ataupun di bahagian tubuh badan kita yang sakit, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Sekarang buka mata. Siapa yang tidak boleh menghabiskan atau membaca surah Al-Falaq atau tiba-tiba rasa bergetar, rasa perubahan jantung laju, sesak nafas, ada tak? Bagi orang yang terkena hasad, hasad ada tingkatan. Kita dah jelaskan tadi, ada 5. Ada yang ingin merosakkan tubuh, ada yang ingin membunuh, ada yang ingin membuat nikmat lain-lain hilang. Tingkatan inilah yang menyebabkan perbezaan setiap orang yang mendengarkan. Malah sekiranya hasad yang tertimpa pada kita ini tingkat yang tinggi sekali, kita membaca surah Al-Falaq secara sendirian tidak akan mampu menghabiskan. Nanti di rumah baca, ya. Cuba jangan baca sekarang. Okey? Contoh, sekarang dengarkan ayat yang berikutnya, pejam mata, dengar dengan khusyuk. Sekiranya di antara yang mendengar, sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat di Facebook yang mendengar live juga, boleh dengar dengan khusyuk, pejamkan mata, dengar tanpa mengikuti bacaan saya. Ya, istighfar dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dengarkan dengan khusyuk. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. 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 Hasadan min 'indi anfusihim.
hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Istighfar, buka mata. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Okey, kepada individu yang tertimpa ain yang banyak, kita tak tahu kan, dengan membaca doa, khususnya ayat yang menyentuh berkenaan ain dan hasad ini, mendengarkan ayat ini tadi, kalau dia ainnya tinggi, dia akan mengantuk. Malah boleh tertidur. Apa ustaz baca ni? Ngantuk. Ada yang rasa mengantuk tak? Tetapi sekiranya hasadnya tinggi, dia akan jadi jantung laju, sedih, tiba-tiba berubah daripada happy jadi moody, ataupun perubahan-perubahan lain. Kerana setiap dari kita ni tidak akan sama. Ya, jelas? Nanti saya akan kongsikan ayat-ayat tadi untuk kita baca di dalam air yang untuk kita guna atau makan dan untuk kita minum tadi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita boleh juga mengesan sekiranya di dalam tubuh badan kita ni ada gangguan sihir. Nak tahu tak? Nak tahu? Ke dah tahu? Siapa yang pernah, yang tahu dia kena sihir, angkat tangan. Angkat tangan pula. Turun tangan. Maaf. Sekiranya pernah jumpa perawat Islam kemudian berlaku kerasukan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya tak nak kes-kes kerasukan. Jangan orang salah faham. Kata kalau ruqyah aja kerasukan, ruqyah kerasukan. InsyaAllah tidak ada kerasukan. Dengan minimum beristighfar. Baik, jom kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Kemudian kita perbaharui syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sekarang dengarkan ayat yang berikutnya, dengar dengan khusyuk, tundukkan pandangan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Buka mata. Okey. Ada di antara kita yang mendengarkan ayat ini, jantung kita tiba-tiba jadi berdebar, jadi marah, jadi rasa tak tenang, tak selesa ada dekat dalam dewan musalla kita. Ya. Jadi kepada orang yang ada rasa macam tu, nanti tolong waktu kita belajar membuat air penawar, air ruqyah, fokus kepada gangguan tadi, yang kerana hanya kita yang tahu kita ada masalah gangguan atau tidak. Mungkin ustaz saya tak tahu, memang tak tahu. Tetapi waktu ayat yang kita bacakan tadi, kita ada rasa perubahan. Contoh, rasa macam mana puan? Rasa benda nak bergerak, nak muntah, tahan. Jadi kita ruang musollah sini ya. Ada soalan? Silakan. Tak apa, nanti saya jelaskan. Jangan segan, tanya sahaja. InsyaAllah saya cuba sampaikan dengan kadar yang Allah izinkan. Ya, tadi ayat 102. Apakah kita ada sediakan plastik di sini? Ada yang nak muntah dah tu? Al-Baqarah, yang terakhir saya baca surah Al-Baqarah ayat 102. Kepada sahabat yang diuji dengan masalah gangguan sihir, rutin baca Al-Baqarah 102 untuk melepaskan semua ikatan-ikatan sihir ini. Ya, boleh baca sendiri di rumah. Ustaz, saya tak boleh baca lah, sebab bila nak baca tu kerasukan. Yang tu kena banyak dulu beristighfar, kemudian lakukan solat sunat taubat, minta Allah beri kekuatan untuk melakukan. Ada soalan lagi? Simptom-simptom tadi puan, simptom panas ya, tiba-tiba bertukar, naik dari bawah ke atas atau dari perut sahaja? Sekejap, yang mana satu ni saya? Sebab semuanya Masya Allah, Tabarakallah, semua comel-comel. Saya dah rambang mata ni. Mana satu ni? Ya. Betul lah, belum buka, tak apa, nanti kita buka, bismillah. Siapa yang bertanya tadi? Tolong angkat tangan. Alhamdulillah. Tolong bagi plastik semua. Pastikan semua hadir. Ambil plastik. Yang ada migrain, ada gout, ada senggugut, ada sakit saraf, semua boleh. Ya? Gastrik semua nanti keluar nanti, biiznillah. Boleh. Masya Allah, minta plastik dulu semua. Yang hadir ada penyakit migrain, darah tinggi, kencing manis, pastikan jangan keluar ke lantai, kerana ruangan ini kita gunakan untuk solat. Saya kena minta izin dengan, boleh kita selesaikan agak, ada buat air dengan rawatan ringkas, boleh kan? Boleh ya? Alhamdulillah, saya dah minta izin dengan
ketua muslimah kita di sini, masya-Allah. Saya diberikan masa tambahan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat buat rawatan ringkas. Ya? Boleh, boleh. Semua bentuk sakit. Syifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh. Yang ada gastrik, ada migrain, apa saja, minta plastik sekarang agar tidak keluar muntah ke lantai. Kita tak tahu gastrik kita ni ada campur tangan gangguan ke tidak. Betul? Migrain kita, darah tinggi kita, kencing manis kita. Ya, lagi-lagi lepas PKP ni, macam-macam penyakit yang tak pernah dengar keluar, betul? Nah, kita rawat dengan ruqyah, alhamdulillah ramai terbantu. Nah, hari ini kita buktikan. Nanti kita tengok keajaiban dari terapi Al-Quran yang kita maksudkan. Hari ini Allah angkat semua doa-doa kita, insya-Allah. Amin. Ya, alhamdulillah. Selepas sehat tak perlu. Nanti kalau dah sihat tak perlu. Sebab hilang, nanti hilang. Saya yakin hilang. Okey? Alamak, ada benda bergerak naik kat kepala. Cuba tengok orang belakang, ada tak dia kacau kita? Ya? Ada benda bergerak-gerak macam tu, saya pun risau. Macam-macam, setiap orang berbeza. Kerana Al-Quran yang kita baca bukan ayat-ayat mentera, ya. Jadi setiap orang yang ada gangguan, khususnya yang ada gangguan, tolong dengar dengan khusyuk, kerana ia memberi kesan kepada gangguan tadi. Kalau kita, fizikal kita dengar Al-Quran, kalau hati kita sehat, rasa tenang, aman, damai. Tetapi sekiranya ada gangguan, macam kita dapat tadi daripada belakang, tiba-tiba rasa mual, nak muntah, tiba-tiba rasa panas. Mungkin soalan tadi. Bismillah, silakan. Laju. Badan tiba-tiba panas, tiba-tiba jantung tiba-tiba berubah jadi laju, badan tiba-tiba berubah jadi panas. Okey. Ada lagi tak yang nak kongsi sebelum kita mulakan? Jadi ustaz boleh fokus siapa yang ustaz perlu bantu secara khusus. Siapa? Ya, di belakang rasa nak muntah. Rasa bergelora perut. Okey, mungkin belum makan tu. Oh ya, baik. Bermakna ada gangguan dalam tubuh badan, ya. Insya-Allah nanti keluar puan. Ya. Sehat semua biiznillah. Ada lagi? Saraf. Saraf nanti sentuhkan pada bahagian tubuh, nanti saya suruh pukulkan, nanti mendengar sambil ikut arahannya agar kita semua terbantu. Yang sakit medis atau non medis, insya-Allah semua terbantu. Ya. Sebelum kita belajar sama-sama mencontohkan membuat air ruqyah secara umum, ya, sahabat yang dirahmati Allah, bahan yang pertama perlu ada air. Semua ada. Buka penutup botol air masing-masing. Ustaz, saya ada makan ubat, boleh tak saya doakan sekali? Boleh. Buka ubat yang kita bawa, yang kita makan selama berpuluh tahun tu, buka. Inilah kali terakhir wahai ubat. Dan selepas ini semua sehat tanpa ubat. Cukup dengan Al-Qur'an. Masya-Allah, tabarakallah. Amin, Allahumma amin. Kena bincang baik-baik no. Nanti ustaz lain marah kita. Kita nak okey? Boleh. Kalau macam tu bincang baik-baik, insya-Allah saya cuba cari waktu yang ni sama-sama. Mudah-mudahan Allah izinkan. Kerana tak mungkin kita dapat belajar sesuatu yang saya belajar ruqyah ini hampir 15 tahun. Kita belajar hanya 15 minit hari ini. Wah, hebat. Masya Allah, tabarakallah. Saya bagi kunci sekali. Terus masuk beliau. Ya. Jadi mudah-mudahan, dan sampai hari ini saya masih belajar. Mohon doa dari sahabat yang dirahmati Allah semua, hadirin yang hadir.
agar saya istiqamah dan kami semua perawan-perawan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami bukan berperang dengan manusia sahaja, bukan dengan jin sahaja, malah kami juga berperang dengan syaitan kalangan manusia, syaitan jin dan syaitan manusia. Nanti saya jelaskan apa itu maksud dia. Okey? Semua dah buka ubat masing-masing, air masing-masing. Siapa tak ada air tolong angkat tangan. Kali ni kena angkat betul-betul biar saya nampak. Tak ada air. Oh, ada air lebih? Boleh? Ni puan boleh datang ke depan ambil. Alhamdulillah. Pasing. Ya, pasinglah. Masya-Allah. Ada lagi? Satu lagi. Masya-Allah, dihantar lagi air ni kat sini. Masjid mana nak dapat servis macam ni? Ya, saya pun nak kalau macam ni. Saya pun nak air lah. Walaupun dah ada air ya. Sebab dihantar. Saya. Ada perawat, kemudian ada pesakit kan. Perawat cakap dengan pesakit cakap macam-macam. Itu apa tu? Okey, nanti saya jelaskan. Okey? Bagus soalan tadi. Okey. InsyaAllah saya akan buka sesi soalan selepas kita belajar buat air penawar, boleh? Dan pastikan plastik masing-masing dibuka dahulu. Saya takut ada yang tak sempat baca doa. Dah ada kesan daripada kesan apa kita panggil pembawakan budak apa? Oh, tak ada ya. Okey. Insya-Allah, masya-Allah. Jangan. Lepas baca doa balik tengok. Bang, ada satu lagi bang. Masya-Allah ya. Alhamdulillah, subur balik. Okey, baik. Minimum air yang atau bahan yang ingin kita doakan perlu didekatkan dengan bibir kita. Ya, dekat dengan mulut atau bibir kita. Maksudnya air itu perlu kita dedahkan dengan bacaan yang ingin kita lafazkan. Sekarang kita akan belajar membuat air penawar atau air ruqyah dengan terapi Al-Fatihah. Kita banyak ni kata nak jemput lagi kan. Jadi saya kongsi Al-Fatihah dulu boleh? Al-Fatihah ini paling besar, paling penting di dalam ruqyah, dan kalau tak ada Al-Fatihah di dalam solat pun termasuk salah satu rukun kan? Bagaimana mungkin ibadah kita diterima kalau kita tidak benar baca Al-Fatihah. Jadi hari ini kita gunakan air yang ada atau ubat bagus, buka ubat masing-masing untuk kita ruqyah, untuk kita doakan dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim. 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 Sekarang fokus masing-masing dengan membaca surah Al-Fatihah berjemaah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan setiap
bahan yang kami ruqyah, yang kami doakan pada hari ini sebagai penyembuh, penawar kepada semua penyakit zahir batin yang kami ketahui ataupun tidak, termasuklah penyakit yang dibawa oleh bangsa jin, sama ada jin sihir, jin saka, jin liar, dan jin-jin yang lain. Tiupkan. Sampai air kita bergerak terkena tiupan daripada nafas kita. Baca lagi Al-Fatihah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan setiap molekul zarah di dalam air yang kami ruqyah ini seperti racun-racun yang sangat berbisa, yang boleh menghancurkan dan memusnahkan semua virus, kuman, bakteria jahat yang ada dalam tubuh badan kami, termasuklah racun-racun dan penyakit yang dibawa oleh bomoh-bomoh, tukang-tukang sihir, dan semua virus-virus yang memudaratkan kesehatan kami. Satu kali lagi, boleh? Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan ya Rabb setiap molekul zarah di dalam air dan semua bahan yang kami ruqyah ini sebagai penawar yang mustajab kepada diri kami, ahli keluarga kami, dan semua yang minum mendapat taufik dan hidayah, termasuklah sekiranya ada bangsa jin yang bersembunyi dalam tubuh badan kami, agar mereka bertaubat
dan keluar dengan mudah melalui angin sendawa atau muntah-muntah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tutup air kita. Okey. Tutup dahulu. Boleh, tapi nanti saya ajarkan cara minum. Sebab tu tutup dahulu. Kalau terus minum, tak sempat nanti. Ada buat sana, buat sini. Okey, hauslah ustaz. Apalah ustaz ni? Sabarlah. Bagi Chan dia timing sikit. Kalau puasa jangan minum ya. Astaghfirullahalazim. Maaf. Ya, selamat berpuasa. Jangan minum sekarang. Oh, tadi ustaz suruh minum. Allahumma akbar. Maaf. Jangan minum. Yang berpuasa minum waktu berbuka. Ya. Okey. Jadi yang tidak berpuasa saja nanti boleh terus minum kerana kita akan praktikkan cara minum air ruqyah yang benar agar kita tidak keliru. Yang pertama, bermula pada hari ini tidak boleh minum dan makan dengan tangan tak boleh. Kerana yang makan dan minum dengan tangan kiri hanyalah masya-Allah tabarakallah, semua solehah ya. Masya-Allah. Jadi hari ini apapun alasan tangan kita kotor, tangan kita tak larat, tapi saya kidal, apapun, no. Tangan kanan yang bertanggung jawab, walaupun kidal tadi, sentuh dengan tangan kiri, tangan kanan wajib mainkan peranan, minimum sentuhkan. Contoh tangan kanan ni ada sambal, kan, makanan, cili dan lain-lain, kotor, tak boleh nak pegang. Tangan kiri pegang, tangan kanan minimum sentuh, tampung, bantu, begitu. Ya? Faham? Alhamdulillah. Kalau kita makan dan minum juga air yang telah diruqyah, perumpamaan kita makan sesuatu yang kotor, malah yang kita doakan jadi sia-sia kita baca doa. Ini baru Al-Fatihah 3 kali. Nanti di rumah, nanti pembelajaran mungkin akan kita buat, pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan bertemu lagi. Saya akan bimbing cara membatalkan gangguan saka, gangguan sihir khusus. Sihir ada lebih kurang 7 jenis, berbeza-beza. Ya. Kemudian ayat-ayat yang khusus nanti mudah-mudahan Allah izinkan. Ya. Bermula hari ini sekali lagi saya nak buat peringatan tidak boleh minum dengan tangan. Alhamdulillah. Selesai tugas saya. Ibu ayah, kakak adik yang tidak berpuasa, ya, nanti boleh lakukan. Tetapi sebelum kita minum, saya nak sentuh berkenaan selepas habis program ni tidak boleh jumpa beberapa poin saya bagi ni, ya, tips untuk sembuh. Yang pertama, tidak boleh jumpa bomoh. Tapi tak boleh jumpa uskun. Di luar ustaz. Amalannya adalah dukun. Dia baca mantra-mantra. Dia merawat, dia menurun. Tak ada baca doa pun. Dia bercakap je, bersembang je banyak. Baca satu ayat Al-Quran pun tidak. Pernah tengok cerita P. Ramlee? Bis, dengar bis je. Pu kanan, pu kiri. Tu uskun. Lepas tu balik nanti dia bekalkan hadiah-hadiah yang banyak sekali. Dia bagi tangkal azimat, rantai ajaib. Banyak, betul? Kenal tak? Pernah jumpa orang tu? Lepas ni tak nak jumpa dah. Ya? Sebab apabila seseorang mukmin berjumpa dengan kikun pula. Uskun termasuk kikun, kiai di luar bahas istilah. Kikun, uskun, apalagi dukun, bomoh, ya, yang jelas amalan mereka bercampur
maka boleh jatuh syirik. Dan paling menyedihkan, amalan kita 40 hari ini tertolak. Bagaimana mungkin kita solat, berdoa, bangun qiyam 40 hari tertolak, sedangkan kita lupa, kita belum bertaubat, kita dah jumpa dengan pengamal yang non syar'i, pengamal yang bercampur. Jumpa, dia bagi syarat, nanti pertemuan akan datang bawa ayam hitam, bawa telur. Kalau kita pertemuan akan datang, boleh tak bawa ayam? Boleh tak? Boleh lah. Bawa ayam KFC. Boleh? Tapi jangan puasa lah, next. Ya. Baru kita lepas program, kita boleh makan ramai-ramai. InsyaAllah. Ya. Bismillah. Bagus soalan. Apakah dibenarkan dalam Islam untuk berubat dengan kaedah jarak jauh? Kebanyakan mereka ini kikun, bomo, uskun di luar, mengambil kesempatan di atas pandai pun. Kita tak nak jumpa perawat, kita nak sihat je. Ustaz, rawat jarak jauh je. Makin banyak tumbuh macam cendawan sebab kita yang menawarkan. Kita bagi apa yang mereka minta. Nama. Betul. Apa lagi dia minta biasanya? Paling banyak gam dan nama. Kemudian dia bentikan dengan itu cara dia menghina nasab keturunan anak-anak Adam. Ya, kita ada nasab keturunan yang sah. Itu cara mereka menghina. Ya. Lepas ni tak boleh dah. Walaupun dia janjikan kesembuhan, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Tak ada orang boleh bagi sembuh, walaupun orang yang kat depan ni kata boleh sembuh, boleh jamin, janji sembuh ni mesti sembuh. Dia tidak ada kuasa, cuma ingin beri motivasi saja. Ustaz, boleh ke tak rawat? Rawat boleh, sembuh belum tentu. Tetapi Allah yang sembuhkan, pasti. Kalau kena dengan ubatnya, maka sembuhlah kata Allah di situ. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, di sini saya ingin berkongsi lagi beberapa tips yang paling ramai orang terlupa. Ingin masuk ke tandas, baca doa perlindungan. Kerana ada beberapa kes sihir yang dah berpuluh tahun sembuh, tiba-tiba lepas dia pergi tandas dia sakit balik. Pasti dalam rumah kita berkongsi tempat dengan, iaitu di dalam tandas. Kemudian kita lupa, nak cepatlah ustaz, nak cepat ke nak lambat ke, gatal ke, masuk sebelum tu kena baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya, jangan tersalah, jangan tersasul, bukan minal hubsi. Ramai yang terlaju, dia break sekejap, minal hubsi. Dia tarik situ, tak tahu dia tukar gear ke apa. Minal hubusi wal khaba'is. Memohon perlindungan dari syaitan jantan dan betina. Ya, ada jantan, ada betina. Bermakna syaitan ni ada kelamin juga, jin ya. Ada kelamin. Sebab tu ada suami isteri yang terganggu rumah tangga disebabkan ada jin yang mencintai. Nanti kita sentuh pada pertemuan yang lain lagi ya. Itu panjang lagi tu, berapa tahun pula lagi ya. Jadi kita share sedikit-sedikit, insya-Allah nanti kita rangkumkan. Mudah-mudahan Allah izinkan di pertemuan akan datang. Baik. Gile-gile ya, gile-gile. Okey, berkenaan dengan membaca istighfar berapa kali, kaedah sebelum membaca doa, saya sangat sarankan untuk kita beristighfar. Kerana setiap dari kita ini tidak ada yang maksum, hanya Nabi sahaja. Dengan beristighfar, Allah boleh menghancurkan, tujuan istighfar ni untuk menghancurkan hijaban mastura, penghalang doa kita daripada diangkat. Contoh, ustaz, saya dah doa dah 20 tahun, saya doa 40 tahun, saya doa 2 tahun.
tapi belum Allah, seolah-olah Allah belum dengar, belum angkat lagi doa saya. InsyaAllah dengan merutinkan di awal doa itu dengan beristighfar, kemudian ditambahkan dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sebagai selawat Ibrahimiyah. Selawat macam mana bunyi dia? Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling ringkas. Tapi ustaz, saya nak dah biasa yang panjang. Silakan. Macam kita baca tahiyat, nak solat kan, ya, Allahumma salli ala sayyidina, panjang kau masuk, habiskan, silakan. Kalau tak nak, paling ringkas saya dah kongsi tadi, ya. Jadi boleh amalkan, kerana doa kita tidak akan terangkat kalau kita belum berselawat. Jadi jangan terburu-buru dalam berdoa. Baik, InsyaAllah nanti akan disediakan kertas di ruang sana. Tolong isi dulu nombor telefon, kami masukkan dalam grup. Nanti ustaz ada dalam grup WhatsApp tu, ya. InsyaAllah. Okey, air ni boleh untuk semua orang. Tadi kita dah niatkan untuk diriku dan semua orang. Nanti contoh suami nakal, bagi minum dia. Abang ni asyik-asyik keluar je. Saya ni apa? Kata. Buat air, campur sikit untuk kebaikan. Tak nak dah pakai tangkal-tangkal untuk dekatkan hati suami, anak-anak, penerang hati. Boleh tambah air dengan air ruqyah tadi untuk satu keluarga minum, satu keluarga makan. Macam tu, ya. Jadi mereka lebih senang dengar cakap ibu, dengan nak bimbing mereka lebih mudah. Ya, boleh semua. Jelas? Baik, di belakang. Wah, ada mikrofon? Maaf. Air boleh tambah sebelum habis, boleh tambah. Dah saya jawab semua satu soalan untuk 3 orang rupanya. Okey. Untuk jodoh boleh? Nanti mana tahu kita ada jodoh, boleh. InsyaAllah. Jangan malu, kalau tak kita tak kenal. Tak kenal tak cinta. Ya? Nanti kat rumah lah buat niat sendiri, ya. Jangan buat kat sini, malulah. Baik. Boleh. Semua ayat Al-Quran ini adalah syifa, penawar. Jadi boleh baca ayat Al-Quran apa pun, termasuk ayat kursi. Tetapi sebelum baca ayat-ayat yang lain, ayat-ayat lazim yang lain, tolong jangan tinggalkan surah Al-Fatihah. Ya, boleh tambahkan tak Ustaz? Boleh. Sebab tu kita mudah-mudahan, saya berdoa juga mudah-mudahan Allah izinkan kita berprogram lagi dengan program yang mungkin lebih panjang biiznillah, agar lebih ramai yang dapat manfaat, kerana kita perlukan kepada proses pembelajaran secara khusus dan praktikal, itu yang lebih mustahak. Ya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang belum berumah tangga, semua yang masih memerlukan jodoh, diberikan pasangan yang terbaik yang boleh membawa, membimbing sama-sama ke syurga. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Ya, jangan pernah berputus asa. Minta dengan Allah yang terbaik. Allah hadirkan seperti mana Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia Nabi lebih muda malah, ya. Ya, Masya Allah, nanti semua kahwin. Jangan lupa jemputlah. Ya. Cara minum air sebelum ajar. Pegang air dengan tangan kanan. Saya mic boleh? Okey, baik. Pegang begini, kemudian baca bismillah dengan tangan kanan. Minimum baca bismillah. Bismillah. Kemudian minum macam kita minum air panas. Yang tak puasa boleh minum. Yang puasa jangan buat, ya. Bismillah. Minum minimum 3 teguk, berhenti, lafazkan alhamdulillah. Kemudian baca bismillah lagi. Minum lagi 3 teguk perlahan-lahan, lafazkan alhamdulillah dan ulang sehingga 3 kali. Jadi boleh kita lakukan. Ya.
untuk minum air ruqyah. Jangan macam kita minum dalam keadaan dahaga selepas berlari, guk 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 guk, guk, habis macam tu, jangan. Tadi waktu kita buat sudah diniatkan, jadi boleh terus minum saja. Boleh tuang dalam gelas, campur dengan air di rumah, gelas jug yang lebih besar, satukan juga boleh. Ya, alhamdulillah. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada, masa kita telah pun tamat. Saya sangat-sangat bersyukur sahabat hadirin yang dirahmati Allah, banyak telah perkongsian kita berikan. Walaupun bagi saya ini satu program yang sangat ringkas, masya-Allah, tabarakallah, kehadiran yang Allah izinkan hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang ingin kesembuhan diberikan kesembuhan, dan hajat-hajat yang lain juga Allah angkat, khususnya yang sedang diuji dengan sakit. Ya, saya mohon juga kepada semua sahabat-sahabat, tadi kalau ada yang hadir nampak tabung-tabung untuk pembangunan program-program dakwah di masjid, kita sama-samalah menjadi tangan-tangan di atas agar program dakwah yang lain di masa hadapan dapat diteruskan, dan insya-Allah malah lebih grand lagi. Hari ini kita berbekalkan dengan air, mungkin ada makanan lepas ni, ya, kerana tangan-tangan yang telah memberikan tadi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi saya minta maaf di atas sebarang kelemahan sepanjang berprogram atau kesilapan, dan saya ingin membuat sedikit pengumuman. Kami ada membawa barang-barang, beberapa barang-barang untuk menyumbang ke pusat rawatan kami. Di meja hadapan kita ada minyak angin dan beberapa bam bidara untuk kegunaan sapuan luar, khususnya untuk orang yang ada masalah gastrik, GERD, masalah enzima, masalah yang berkaitan dengan sendi-sendi, migraine, boleh dapatkan di hadapan. Barang tak banyak, jadi insya-Allah boleh terus ke kaunter di sana. Wallahu a'lam. Saya mohon undur diri. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.